warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dhakkirni ma nasitu. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita dapat kita sama-sama hadir di surau ini untuk sama-sama solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah berikan kepada kita luangan waktu untuk sama-sama kita duduk mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan demikian Allah memberikan lebih keberkatan dalam kehidupan kita, memberikan kemudahan kehidupan kita di dunia ini. Mungkinlah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. InsyaAllah muslimin muslimat, pada malam ini kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Ulum Al-Quran karangan Dr. Abdul Latif Muda dan Dr. Rusmawati Ali Mazin, cetakan Pustaka Salam. Kita dah sampai ke muka surat yang ke-12 muka surat yang ke-12, iaitu kita berada pada tajuk skop yang kedua, ruang perbahasan dan perbezaan antara ulum Al-Quran, ilmu tafsir serta usul tafsir. Dan pengajian kita yang lalu pada 5 hari bulan 9 tahun 2022, itu pada muka surat 12, nombor yang E, kita sampai D pengajian kita yang lalu kita dah membicarakan beberapa tajuk sebelum ni, bermula dengan tajuk ta'rif ulum, ta'rif Al-Quran, dari sudut istilah, dari sudut bahasa. Itu bagi topik-topik yang sebelum ini. Kemudian topik skop yang kedua, pengarang dia membawakan kepada kita perbahasan berkaitan dengan perbezaan di antara yang disebut sebagai ulum Quran, ilmu tafsir serta usul tafsir. Kemudian dia telah bawakan kepada kita skop perbahasan dan kepentingan ulum Al-Quran yang pertama. Kita masih berada pada bab 1, iaitu skop perbahasan dan kepentingan ulum Al-Quran. Maka dekat bawah muka surat 12 itu disebutkan ringkasnya, dibawakan oleh pengarang bahawa ulum Quran ini dia merangkumi beberapa skop perbahasannya yang utama. Di antaranya disebutkan yang A, iaitu nuzul, tentang nuzul Quran, kita dah bicarakan. Yang B, tentang sanad, sanad dari sudut Al-Quran itu bagaimana bentuk-bentuk sanad dia. Yang ketiga, dia sudut ada al-qiraah. Ada al-qiraah itu bagaimana bentuk bacaan. Ada itu dia menunai, bagaimana dia menunaikan bacaan, bagaimana dia menyebut, dia membaca Al-Quran, ilmu ada Al-Quran. Kemudian yang keempat, dia menyentuh tentang lafaz Quran, tentang qari, mu'rab, majaz, mushtarak, muradif, isti'arah dan juga tasbih. Itu kita dah bahaskan. Dan pada malam ini kita masuk yang kelima. Yang kelima, kata pengarang, perbahasan makna Al-Quran. Dia kata masuk di skop yang seterusnya dalam perbahasan ulum Al-Quran itu ialah dia membahaskan tentang makna Al-Quran. Itu yang kelima. Perbahasan makna yang berkaitan dengan hukum. Makna ni banyak aspek dia, banyak aspek yang disentuh dalam ulum Al-Quran. Yang pertama dia bawakan sini, aspek makna itu dari sudut hukum, yang membawa kepada hukum. Jadi dalam kita belajar Al-Quran, kita memahami ayat-ayat Al-Quran itu, makna ayat Al-Quran itu, aspek yang pertama dia tengok dari sudut hukum. Hukum tu nak tengok ayat bagaimana. Dia kata ada ayat yang bermakna am. Ayat Al-Quran ini ada yang bermakna am dan tetap dalam keumumannya.
Maksudnya ada yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat Al-Quran yang mana ayat dia bersifat umum aja, makna dia umum aja, ada seluruh makna dia. Kemudian ada yang am, itu disebut yang kedua tu. Lepas tu am yang dimasukkan ialah khusus. Ayat itu am, umum, tetapi khitabnya yang ditujukannya adalah secara khusus. Ada yang khusus yang itu, walaupun ayat tu difahami secara am, secara general, tapi sebenarnya tujuan ayat itu ada khusus dia. Itu bentuk yang kedua sebab dia melibatkan hukum. Kemudian dikatakan yang ketiga ni am yang dikhususkan oleh sunnah. Yang kedua ni am yang dimaksudkan ialah khusus. Maksudnya ayat tu bersifat umum, maksud dia kepada khusus. Yang ketiga, ayat dia umum tetapi dikhususkan oleh sunnah. Maksudnya dikhususkan oleh hadis. Hadis datang menerangkan tentang ayat itu. Jadi ayat itu jadi khusus, walaupun secara asasnya secara umum. Kemudian ada yang berbentuk hukum tu berbentuk mujmal. Mujmal ni secara keseluruhan ayat tu. Mujmal ni keseluruhan. Ada yang mufassal. Mufassal ni yang terpisah, pisah-pisah satu. Kalau mujmal ni secara keseluruhan, dia longkok sekali. Itu mujmal. Kalau mufassal ni dia pisahkan satu. Kerangka dalam hukum makna ayat Al-Quran itu. Kemudian ada disebutkan sebagai makna dan bentuk mantuq. Ni dia tajuk, poin-poin yang dia bawa ni satu-satu ni sebenarnya tajuk besar. Tapi kita boleh fahamlah. Ada ayat bentuk keseluruhan, mufassal yang dipecah-pecahkan. Kemudian ada bentuk mantuq. Mantuq tu apabila ayat itu diturunkan, maknanya itu hanya kepada kisah ataupun cerita yang disebutkan pada waktu dan ketika itu, yang ditujukan mantuq itu. Ada yang berbentuk mafhum. Makna ayat Quran tu boleh difahami. Ada berbentuk mutlak. Mutlak ni secara am. Ada berbentuk muqayyad. Makna hukum itu dia terikat antara satu hukum dengan hukum yang lain. Dia berbentuk mengikat. Ada yang berbentuk muhkam. Muhkam adalah hukum yang jelas. Dia muhkam. Ayat kita bagi pada dua biasa disebut. Satu muhkamat, satu mutasyabihat. Kalau dikatakan muhkam, maksudnya ayat-ayat yang jelas hukum dia. Orang tak confuse. Semayang kena wajib, kan? Ada sebut puasa, ada sebut haji, itu jelas. Kemudian ada disebut kat sini mutasyabih. Kalau mutasyabih ni maksudnya yang samar, yang keliru. Itu melibatkan ayat-ayat yang hukum. Kalau ni dalam tajuk ni menceritakan hukum-hukum yang keliru. Makna di surah Al-Quran tu yang keliru. Dia kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dia surah akidah lah. Tengok arsyis istawa tu bagaimana kan? Tafsiran dia itu banyak. Apabila disebut mutasyabih yang tidak jelas makna dia. So dia boleh corner banyak aspek. Ada yang bersifat muskil. Muskil ni dia mengelirukan. Dia mendatangkan iskal, kekeliruan. Kita keliru ayat Quran itu. Ada yang bersifat muskil. Maka dia ada tahlil, dia ada penyelesaian dia. Ada ayat Quran ini yang hukumnya bersifat nasikh dan juga mansukh. Ada ayat yang ada yang datang awal, ada yang datang kemudian. Yang datang awal itu kemudian dinasahkan dengan ayat yang kemudian. Contohnya dalam bab minum arak, dia tak keluar terus turun arak itu diharamkan. Saya berperingkat, mula jangan dekat, itu tahu amal syaitan. Akhir ni baru dia kata arak itu haram. So dia ada nasih, ada mansukh. Kemudian ada ayat yang dah dibuang. Macam ni nasih dan mansukh ni merujuk kepada yang dah buang. Contohnya asy-syaykhu wasy-syaykhatu dah tak ada dah dalam Quran. Maksudnya penzina, orang yang melakukan zina ni orang tua, tak ada dah ayat dia. Dulu ada asy-syaykhu wasy-syaykhatu. Ayat tu ayat sebahagian daripada ayat Al-Quran, tapi dah tak ada dah. Sudah dibuang. Masih mansukh. Kalau muqaddam muakhar tu jadi macam yang didulukan kemudian yang dikemudiankan. Macam hukum Allah. Itu muqaddam muakhar. Kemudian ada yang bersifat ma'mul pada waktu tertentu. Hukum ini ada yang diguna pakai, yang diamalkan pada waktu dan ketika tertentu sahaja.
Ada yang juga makmul diamalkan ayat-ayat Al-Quran ini secara bersendirian. Dia satu-satu waktu, satu-satu ketika sahaja, secara bersendirian, bukan secara secara jumlah. So bentuk-bentuk itu berbeza-beza. Itu yang dia nak masukkan. Yang kelima, perbahasan makna Al-Quran. Makna Al-Quran yang berkait dengan hukum. So banyak. Yang bawah ni semua tu, dia punya tajuk tu satu-satu tajuk lah. Satu tajuk. Semua dibahaskan dalam ulum Al-Quran. Dari aspek makna, melihat kepada hukum yang keluar daripada ayat-ayat Al-Quran. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kata pengarang, dia kata perbahasan makna Al-Quran yang berkaitan dengan lafaz. Tadi berkaitan dengan hukum yang keluar daripada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang keenam, F ni, dia merujuk kepada lafaz pula. Perbahasan makna itu dari sudut lafaz. Bila dia pergi kepada lafaz ni, dia akan pergi kepada bahasa. Dia akan pergi kepada lughah. Bagaimana makna ayat Al-Quran tu, lafaz dia dari sudut al-faslu wal waslu. Ada faslu, ada waslu. Ada berbentuk terpisah, ada berbentuk bersambung. Ayat-ayat Quran, makna ayat Quran tu, lafaz-lafaz tu, ada lafaz yang bersambung, ada lafaz yang terpisah. Kemudian dia ada bentuk. Yang ni semua dia dalam, kalau kita belajar dalam balaghah, dalam bahasa Arab dia ada balaghah, ada ma'ani kan. Dalam ilmu balaghah ni dia ada ijaz. Ijaz ni maksudnya makna ayat Al-Quran, lafaz tu bentuknya ringkas. Ijaz. Ni kalau kita belajar balaghah kita akan jumpa. Ataupun sebut sini ada itnab. Itnab ni dalam balaghah dia merujuk kepada yang banyak makna dia, ataupun panjang lebar dia seluruh huraian lafaz dia. Ataupun disebut sini sebut musawah. Musawah itu makna Al-Quran itu dari sudut lafaznya dia sama, setara saja. Ataupun ada juga yang sebut sebagai qas. Qas ni pendek. Ini istilah-istilah lah. Kita belajar ilmu Quran boleh kita kenal dengan istilah-istilah dia itu. Ini dalam balaghah. Dia melibatkan lafaz, dia akan menyentuh berkaitan dengan balaghah, ma'ani, badi'. Itu dalam ilmu i'jaz, makna-makna lafaz Al-Quran. Habis kat situ nombor 6. Kemudian kata pengarang, mempelajari serta mendalami ulum Al-Quran memberi faedah yang besar. Yang faedah yang besar kepada individu dan juga masyarakat. So bila kita belajar kitab ulum Al-Quran ini, faedah dia sangat besar. Sama ada daripada diri kita sendiri ataupun untuk masyarakat. Masyarakat pun perlu tahu, bukan diri kita je, masyarakat pun perlu tahu. Antaranya kata pengarang, yang pertama, mempelajari ulum Al-Quran untuk mengetahui segala ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran dengan tujuan mempergunakan ilmu-ilmu tersebut dalam usaha untuk mempertahankan Al-Quran supaya tidak terhapus, untuk memahami dan mendalami tafsir Al-Quran yang banyak mengandungi rahsia ilmu, sama ada telah dikaji ataupun belum dikaji. So yang pertama ni kata pengarang, bila kita mempelajari ulum Al-Quran itu, so pengetahuan dalam Al-Quran itu digunakan ilmu itu untuk mempertahankan Al-Quran ini, makna-makna ilmu-ilmunya itu supaya tidak terhapus. Sebab Quran ini dia satu waktu nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat. Yang Allah Taala angkat ke langit, habis dah lafaz-lafaz Al-Quran ni dah tak ada dah. Nanti satu ketika di akhir zaman kita minta lagi orang datang ngaji lagi, masjid surau masih meriah lagi sampai satu zaman nanti ketika mana Quran ini dah tak diamalkan. Quran ini dia akan merungut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata aku ni dah tak dibaca, dah tak diamalkan, maka dia merungut kepada Allah dan tiba waktu dia ketikanya dan hadis sebutkan Quran itu akan terangkat. Zaman kita ni kalau kita rasa macam tak logik, ayat-ayat Al-Quran ni dia akan hilang kan? Rasa macam tak logik macam mana boleh satu hari nanti bangun pagi tengok Quran dah tak ada, lafaz-lafaz tulisan tu dah tak ada, orang angkat. Dia satu benda yang kalau kita fikir pada hari ini dia
Masing-masing tak open logik sebab dia masjid, surau, rumah masing-masing ada Al-Quran. Tapi kan berdasarkan kepada teknologi ini, saya buat tanggapan je lah. Kalau hari ini kita ada mushaf kan, ada tulisan kita boleh tengok. Kemudian tapi sekarang ni kita dah ada teknologi, segala-galanya dia duduk dalam handphone kan. Sampai satu peringkat nanti, bukanlah zaman kita, anak cucu cicit kita nanti kan, sampai satu peringkat nanti orang dah tak nak tengok dah dalam bentuk tulisan bertulis ni. Semua dah dalam handphone. Zaman itu bukan 3D, 4D, 5D, dah 10, 20D lah. Orang ayat Quran tu, teks tu dah boleh pegang main kan, itu boleh dia keluar kan. Macam bentuk skrin tu, macam canggih sangat dah kan. Orang dah tengok, kalau ada mushaf kat masjid pun masa tu, kat surau mungkin ada masing-masing dah ada tab ataupun ada, bila kita duduk kita just tekan button dia pun keluar skrin kan. Dah canggih sampai tahap macam tu. Maka pada ketika itu nanti orang tak pakai dah kertas-kertas ni. Satu hari satu ketika dia Allah SWT nak angkat Quran tu, mungkin satu virus dihantar ke, satu bentuk apapun tu, sekali dia delete, everything dia delete, bangun pagi semua dah tak shut down, dah tak boleh buka. Mungkin akan berlaku macam tu. Kalau sekarang ni kita dapat logik lah, Quran ada kan, sebabkan teknologi Wallahu'alam cara Allah SWT nak angkat, tapi benda tu akan berlaku. Kalau kita melihat dari sudut teknologi itu, mungkin akan berlaku. Kalau kami di Lajnah Tasihih Quran, bila kita menyemak sekarang ni, dia dah ada yang sistem yang 3D, 4D, 5D. Sekarang ni dia dah jenis yang dah boleh sentuh dah tu. Orang mana ulama dah bincang hukum ayat Quran tu, pegang pula gini-gini. Memang betul-betul dia buat kan dalam bentuk digital, boleh sentuh-sentuh kan. So dah banyak lah benda-benda yang canggih. Dan kita nampak mungkin akan berlaku satu peringkat nanti kita dah tak boleh nak kontrol lah. Dia suruh teks yang asal tu dah payah nak kontrol. Sampai sekarang ni pun di sudut dari aspek KDN, Kementerian Dalam Negeri, yang kita boleh kontrol teks yang bertulis. Teks yang online tak ada, kita tak boleh kontrol. Yang KDN luluskan hanya ada satu je, nama dia Smart Quran. Kalau kita buka dekat apps tu kan, dekat Android tu type Smart Quran, yang itu memang endorse oleh kan kerajaan Malaysia, itu teks tu. Kalau yang lain tu kita tak pasti macam mana. Dan kita nak kontrol kan tak boleh. Dan peringkat ni Wallahu'alam akan datang tu mungkin lebih susah lagi. Itu dikatakan supaya tidak terhapus. Kemudian untuk memahami dan mendalami tafsir Al-Quran yang banyak mengandungi rahsia ilmu, sama ada telah dikaji ataupun belum dikaji. Itu yang pertama kata pengarang. Yang kedua, menguasai berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran. Pastinya dia punya faedah yang besarnya itu, kita menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran. Sebab Quran ni dia sumber segala disiplin ilmu tu, punca dia daripada Al-Quran. Kemudian yang ketiga kata pengarang, menambahkan keyakinan kepada pengkaji Al-Quran bahawa ia merupakan sebuah kitab suci daripada Allah dan bukannya ciptaan manusia. Jadi kita yang belajar ni, kita mengkaji, tengok disiplin ilmu itu satu, kita tengok bila ulama bahaskan, maka benda ni dia akan melahirkan keyakinan dalam diri kita. Benda yakin ni dia bukan boleh buat-buat, sebab dia keyakinan dalam diri. Dia yakin tu, kita iman, kita mengimani, kita meyakini. Iman, yakin ni kita tak boleh paksa, tapi dia akan lahir dalam diri kita apabila kita belajar, kita memahami, kita mengkaji, kita dengar sehari ke sehari, tambah keyakinan tu akan datang dalam diri kita. Contoh macam tuan-tuan, kalau kita tak biasa solat sunat, contohnya solat sunat qabliyah atau ba'diyah kan, memang tak biasa buat tu. Tapi bila kita dah buat sikit, kita buat lama, kita rasa yakin, kita rasa enak, kita rasa nikmat dia. Sampai satu peringkat tu rasa macam tak boleh nak tinggal. Rasa tinggal tu Allah, rasa macam Allah, macam mana boleh tertinggal ni kan? Macam mana boleh terlewat ni kan? Kalau orang biasa semayang jemaah dengan takbiratul ula, dia biasa nak semayang, dia nak sama dengan takbiratul ihram ke imam, tiba-tiba dia lewat Allah, dia rasa macam mengkelan sangat, dia rasa tak kena sangat kan. Itu sebab benda keyakinan dia, nikmat tu dia akan dapat
rasai. Begitulah juga bentuk keyakinan kepada kita yang mempelajari Al-Quran, mengkaji Quran ini, bahawa kita akan meyakini bahawa Quran ini bukan sebuah kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang benar, bukan merupakan ciptaan manusia. Berbagai-bagai kemukjizatan yang dapat kita lihat dalam Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata pengarang, mengetahui sejarah dan perkembangan Al-Quran semenjak ia diturunkan sampai sekarang, di mana jalan penyampaiannya adalah secara mutawatir. Kita dapat mengenai sejarah. Bila kita belajar Quran ini, ulum Quran itu, setiap disiplin ilmu yang ada tu bermula daripada pertama nuzul Quran itu, asbab nuzul, penurunan Quran itu kita dah tengok dari sudut sejarah. Dia mula Nabi, dan setiap aspek bila kita belajar Quran ni, dia masuk semua disiplin ilmu. Pertamanya dari sudut sejarah lah, bagaimana dia turun kali pertama kat Gua Hira. So sejarah tu dia masuk dengan ayat Quran sekali, Iqra bismi rabbikal ladzi. Masuklah kisah ni, asbab nuzul ini, kisah ni. So sejarah tu dia berjalan. Itu masa zaman Nabi. Selepas zaman Nabi, tengok pula Quran tu daripada tak ada, tak dilombokkan setempat, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman, daripada tak ada baris kepada ada baris, tak ada titik kepada titik. So benda tu dia melibatkan sejarah. So semua benda tu kita akan dapat fahami sejarah. Dan jalan penyampaiannya adalah secara mutawatir. Dia memberikan keyakinan kepada kita. Kita nampak flow setiap sejarah itu sampai dalam bentuk mutawatir. Mutawatir itu maksudnya setiap generasi kepada generasi itu diriwayatkan, diceritakan, dibawa Quran itu ditafsirkan daripada satu golongan kepada golongan yang mana jumlah orang dia ramai, mustahil mereka menipu. Itu maksudnya mutawatir. Kemudian yang kelima, kata pengarang, membantu pengkaji untuk memahami kandungan Al-Quran serta mengeluarkan hukum daripadanya. Pastilah bila kita mengkaji Al-Quran ini, kita akan memahami isi kandungan Al-Quran dan kita dapat keluarkan hukum daripadanya. Kemudian yang keenam, memahami Al-Quran sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah, para sahabat dan juga tabi'in. Bila kita memahami Al-Quran ini daripada sumber yang asal, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah, maksudnya Quran itu di-backup, di-cover dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian lepas hadis Nabi, datang pula para sahabat mentafsirkan apa yang Nabi sebut. Datang pula tabi'in, berikan qaul-qaul tabi'in. Maka kita dapat memahami Al-Quran itu dalam konteks dia yang sebenar, yang dikehendaki oleh Nabi, yang dikehendaki oleh Allah, diterangkan oleh sahabat dan juga tabi'in. Dia tidak termasuk dalam tafsiran yang batil. Sebab itu bila kita masuk di tajuk bahagian tafsir itu, dia ada tafsir yang tafsir maksud, tafsir yang tidak maksud. So kalau yang termasuk, yang tidak maksud, itu yang terkeluar daripada hukum yang sebenar. Dia mari, kalau kita tengok, kalau tafsir Batini, tafsir Batini dibuat satu ayat Quran tu, dia tafsir itu ikut otak dia satu, kemudian ikut firasat dia, memang tak ada sumber. Sedangkan bila nak belajar tentang Quran penafsiran, dia ada syarat-syarat dia, bukan boleh buat-buat. Ini kita akan tengok di perbezaannya. Kemudian yang ketujuh, kata pengarang, untuk mengetahui metod ahli tafsir mentafsir Al-Quran, juga mengetahui keistimewaan ahli tafsir dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Bila kita belajar Al-Quran ni, kita dapat mengetahui metod ahli tafsir. Metod ahli tafsir ni, bagaimana cara kaedah ahli tafsir itu mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Itu metod, kaedah dia. Kemudian mengetahui keistimewaan ahli tafsir dalam mentafsirkan ayat Al-Quran. Yang pertama, mufassir ni dia ada metod yang berbeza-beza. Ada mufassir, ahli tafsir ni, cara dia mentafsir, dia sukakan kepada fiqh. Maka tafsiran itu kita tengok akan pergi kepada fiqh je. Ayat kan macam mana pun dia akan guna, dia akan cuba bawa keluar daripada ayat itu berkaitan dengan hukum-hukum fiqh. Itu bagi ulama, ulama yang cenderung kepada fiqh. Dia disebut sebagai laun tafsir, laun, warna-warna pentafsiran. Kalau ada yang suka kepada akidah, semua ayat-ayat tu dia akan guna kepada bentuk akidah. So itu bagaimana metod ahli tafsir itu mendatangkan pentafsiran.
Kemudian kita dapat melihat keistimewaan ahli tafsir. So ahli-ahli tafsir ni dia akan ada keistimewaan dan kehebatan mereka yang berbeza-beza. Adalah Allah Subhanahu Wa Taala berikan ya. Okey, itu yang ketujuh. Habis itu bab yang pertama dalam skop yang kedua. Kemudian dia masuk bab yang kedua ni, yang pengarang bahawa kan dalam skop kita yang ni ialah perbezaan di antara ulum Al-Quran dengan ilmu tafsir dan juga usul tafsir ya. Kita tengok pula apa beza dia. Beza di antara ulum Al-Quran dengan ilmu tafsir dan juga usul tafsir. Kata pengarang, ilmu tafsir merupakan ilmu berkaitan ulum Al-Quran yang paling penting dan paling asas daripada pecahan ulum Al-Quran lainnya. Pengarang dia beritahu, dia bagi fahamkan kepada kita bahawa ilmu tafsir merupakan ilmu berkaitan ulum Al-Quran. Tadi kita dah sebutkan banyak pecahan dia. So pecahan dia yang paling penting adalah ilmu tafsir dalam kita mempelajari ulum Al-Quran. Disebut di sini pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda sendiri yang menjelaskan maksud dari ayat Al-Quran. Justru hadis Nabi dikira sebagai penjelas kepada Al-Quran. Maka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sendiri yang mensyarahkan tentang tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Jadi bila Nabi bercakap aja, dia akan jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasil kajian terhadap ulum Al-Quran, ilmu tafsir dan usul tafsir, ulama merumuskan bahawa ulum Al-Quran dengan ilmu tafsir dan usul tafsir memiliki perbezaan dan persamaan berbagai aspek, antaranya sebagaimana berikut. Kita tengok muka 14 ni, baru dia bezakan. Okey, topik yang pertama dari sudut perbezaan. Perbezaan utama antara ulum Al-Quran dengan ilmu tafsir dan juga usul tafsir, antaranya sebagaimana berikut. Pertama, perbahasan ulum Al-Quran mencakupi ruang lingkup ilmu tafsir dan usul tafsir. Kalau disebutkan ulum Al-Quran bila kita belajar dalam ulum Al-Quran tu, dia ada ilmu tafsir dan juga usul tafsir. Maksudnya ilmu tafsir dan usul tafsir tu dia termasuk sebahagian daripada ulum Al-Quran, di mana ulum Al-Quran bagaikan menaungi seluruh ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. So ulum Al-Quran dia jadi penaung kepada semua disiplin ilmu. Usul tafsir dengan ilmu tafsir berada di bawah ulum Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kata pengarang, ulum Al-Quran bagaikan menaungi cabang-cabangnya yang antara lain adalah ilmu tafsir selaku suatu bahagian dari komponen ulum Al-Quran yang secara khusus menjelaskan makna atau maksud daripada ayat-ayat Al-Quran. Itu yang pertama dia bawa kat sini. Dia bagi tahu pada kita bahawa ulum Al-Quran ni dia penaung. Kemudian yang ilmu tafsir dia satu bahagian daripada komponen ulum Al-Quran tu, yang mana secara khusus kalau kita melihat kepada ilmu tafsir, dia fokus kepada makna atau maksud daripada ayat-ayat Al-Quran. Ilmu tafsir dia fokus kepada makna dan juga maksud daripada ayat-ayat Al-Quran. Itu fokus dia. Kemudian dia kata begitu juga dengan usul tafsir. Usul tafsir adalah satu cabang juga daripada ulum Al-Quran yang secara khusus dia membahaskan metodologi dan juga kaedah-kaedah dasar untuk mentafsirkan Al-Quran. So dia ada 3 poin tu. Dia bawakan ulum Quran sebagai penaung, kemudian ilmu tafsir dia fokus kepada makna maksud ayat Quran, manakala usul tafsir dia fokus kepada metodologi, kaedah bagaimana nak mentafsirkan Quran, kaedah-kaedah asas dasar dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata pengarang, sudut skopnya. Skop ilmu tafsir dan usul tafsir lebih khusus kajiannya daripada aspek kajian ulum Al-Quran. Jadi bila dia sebutkan kat sini usul tafsir itu dan juga ilmu tafsir, dia menjadi
kajian yang khusus, satu aspek yang khusus, sebahagian daripada kajian ulum Al-Quran. Perkhususan kajian ilmu tafsir dan keumuman ruang lingkup ulum Quran juga dapat ditinjau melalui penggunaan ulum, iaitu bentuk jamak pada ulum Al-Quran, sedangkan perkataan ilmu iaitu bentuk tunggal pada ilmu tafsir. So beza. Kalau kita tengok daripada perkataan pun, bila ilmu dia satu, bila sebut ulum, ilmu. Kalau tafsir itu maksudnya satu aspek dia diambil, dia sebut pentafsiran. Kalau ulum tu banyak aspek. Ilmu tafsir menunjukkan perbezaan kajian ulum Al-Quran terdiri daripada sekumpulan ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Jadi dikatakan ilmu tafsir ini sebahagian daripada kumpulan ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Manakala penggunaan ilmu, iaitu bentuk tunggal pada kalimah ilmu tafsir, menunjukkan bahawa ilmu tafsir adalah satu disiplin ilmu untuk memahami Al-Quran daripada satu topik dan tujuan tertentu. Jadi bila disebutkan ilmu tafsir itu, dia lebih fokus satu disiplin ilmu untuk memahami Al-Quran, satu topik diambil, satu tujuan tertentu sahaja. Jadi dia jadi ilmu tafsir. Oleh itu, ilmu tafsir selaku ilmu yang berusaha mengkaji makna ayat Al-Quran lazimnya memerlukan ilmu-ilmu Al-Quran yang lain untuk melaksanakan pentafsirannya. Walaupun dikatakan bahawa ilmu tafsir itu dia sebahagian daripada ulum Al-Quran, tetapi apabila kita nak menggunakan ilmu tafsir, nak mentafsirkan ayat Al-Quran, bila kita nak tafsirkan ayat itu, dia akan guna balik pakai segala ulum Al-Quran, segala ilmu Al-Quran, asbabun nuzulnya, ilmu badiknya, ilmu ma'aninya, ilmu balaghahnya, ilmu muqaddam, muakharnya, adabnya, ilmu qiraatnya. So semua ilmu tu dia akan guna pakai dalam ilmu tafsir. Okey. Kemudian yang keempat, itu yang ketiga. Yang keempat, sudut ruang lingkup ulum Al-Quran meliputi berbagai ilmu yang berhubung dengan Al-Quran, sedangkan sudut skop ilmu tafsir ialah berkaitan dengan pengungkapan makna Al-Quran untuk memperoleh tafsirannya. Bila disebutkan ulum Al-Quran, dia meliputi berbagai ilmu yang berhubung dengan Al-Quran. Sedangkan skop ilmu tafsir dia berkait dengan bagaimana nak mengungkapkan makna Al-Quran untuk memperoleh tafsirannya saja. So dia lebih bersifat khusus kepada tafsiran yang tertentu. Manakala skop dan ruang lingkup usul tafsir pula ialah ilmu yang berkaitan dengan metodologi atau kaedah yang diperlukan oleh ahli tafsir. Ahli tafsir itu diperlukan disiplin yang bagaimana, metod yang bagaimana yang diperlukan ahli tafsir itu untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang keempat, dari sudut ruang lingkup dia. Kemudian yang kelima, ulum Al-Quran bertujuan memahami kandungan Al-Quran daripada berbagai aspek. So ulum Quran bertujuan memahami kandungan Al-Quran daripada berbagai aspek. Sedangkan ilmu tafsir bertujuan mengungkap tafsir atau maksud daripada ayat-ayat Al-Quran yang masih sama-sama ataupun kurang jelas. So dia ada beza. Kalau ulum itu untuk memahami kandungan Quran daripada berbagai aspek. Kemudian ilmu tafsir dia hanya mengungkap tafsir atau maksud daripada ayat-ayat Al-Quran yang mana sifatnya mungkin sama, mungkin kurang jelas. Kemudian kalau usul tafsir pula bertujuan mengetahui panduan atau kaedah dan teknik-teknik untuk mentafsirkan Al-Quran. Ini komponen-komponen yang perlu ada. Okay. Kemudian yang keenam, kata pengarang, sudut perbezaan lain antara usul tafsir dengan ulum Al-Quran bahawa usul tafsir suatu disiplin ilmu yang mengkaji dan menganalisis secara khusus mengenai kaedah-kaedah yang diperlukan serta harus diketahui untuk mentafsirkan Al-Quran. Sementara kajian ulum Al-Quran mengenai kaedah-kaedah penafsiran Al-Quran secara umum. Kalau pergi kepada ulum Quran tu, dia akan
semua sekali. Dia dia bagikan pada kita semua sekali. Tapi kalau pergi kepada usul tafsir tu, kita memahami usul tafsir yang ni boleh kena pakai, usul tafsir yang ni tak boleh, usul tafsir yang begini kaedah dia. Okey, usul tafsir yang ni begini. Sedangkan itu semua berada dalam disiplin ulum Al-Quran. So usul tafsir ni dia lebih khusus, dan dia membimbing kita agar pentafsiran Al-Quran kita itu tidak terkeluar daripada manhaj yang betul, kaedah yang dibenarkan. Dan kalau dia terkeluar daripada kaedah, so kita tahu ni dah terkeluar daripada objektif garis yang dibenarkan. Erti kata usul tafsir adalah salah satu cabang daripada ilmu ulum Quran yang secara spesifik membahaskan tentang dasar-dasar dan kaedah-kaedah dalam mentafsirkan Al-Quran. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, kata pengarang, sudut kepentingan atau faedah ulum Quran pula ialah untuk memahami Al-Quran dari berbagai aspeknya. Sedangkan kepentingan ilmu tafsir pula untuk memahami lafaz-lafaz Al-Quran dan makna ayat yang sukar. Kalau pergi kepada ilmu tafsir, dia akan melihat kepada lafaz dan juga makna yang sukar. Manakala kepentingan juga manfaat usul tafsir pula menghindarkan ahli tafsir daripada melakukan kesalahan atau kesilapan dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. So bila dia ada usul tafsir, ada ilmu tafsir, dalam kita memahami pentafsiran Al-Quran itu, kita tak keluar daripada landasan yang dibenarkan. So habis kat situ, masuk tajuk sudut perbezaan antara tiga elemen tadi. Kemudian kita masuk topik yang kedua ni, kata pengarang, sudut persamaan pula. Apa persamaannya antara tiga perkara tadi, antara ulum Quran, ilmu tafsir dan juga usul tafsir? Yang pertama, kata pengarang, aspek persamaan antara ulum Quran, ilmu tafsir dan usul tafsir terletak pada matlamat perbahasannya. Kita boleh garis bawahkan kat sini matlamat perbahasannya, iaitu ketiga-tiga disiplin ilmu tersebut secara bersama-sama berusaha membongkar ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran dari aspek yang tertentu. Sebagai contoh, dia kata, di mana ilmu tafsir bermaksud mengungkap atau menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran yang sama ataupun rumit. Adapun ulum Al-Quran ialah sebuah ilmu yang mengkaji Al-Quran dari berbagai aspek secara umum dan menyeluruh. So dibawa dia terbalik daripada yang perbezaan ni tadi. Kalau ilmu tafsir itu dia mengungkap, menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran yang sama ataupun rumit. Kalau ulum tu dia pergi ke aspek umum dan juga menyeluruh. Itu yang pertama. Yang kedua, persamaan objek usul tafsir dengan ulum Al-Quran ialah sesetengah ulama menyebutkan bahawa ulum Al-Quran dinamakan juga dengan usul tafsir. Ni mula-mula dulu kita dah ada ulama yang menyebutkan bahawa usul tafsir dengan ulum Quran ni ada. Sebagai ulama mengatakan kalau kita belajar usul tafsir, itulah juga ulum Al-Quran. Belajar ulum Quran itulah juga usul tafsir. Cuma pendetilan dia ulama dia berbeza pandangan. Kalau ulum tu lebih besar, usul tafsir tu lebih kecil. Hanya fokus untuk metod dan juga manhaj pentafsiran Al-Quran. Hal itu kerana kajian ulum Al-Quran dan usul tafsir adalah sama-sama membahaskan beberapa masalah yang harus diketahui dan dikuasai oleh seseorang ahli tafsir dalam mentafsirkan Al-Quran. So kajian ulum Quran dan juga usul tafsir dia sama juga membahaskan masalah yang harus dikuasai oleh setiap ahli tafsir, mufassiran Al-Quran. So ulum Al-Quran yang ketiga, ulum Al-Quran, ilmu tafsir juga usul tafsir adalah tiga disiplin ilmu yang dibina untuk menjelaskan kandungan Al-Quran, iaitu tiga disiplin ilmu yang berpadu dalam usaha untuk memahami Al-Quran. Yang ketiga, kata pengarang, persamaan dia ulum Quran, ilmu tafsir, usul tafsir, ni tiga disiplin ni dibina untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Kemudian yang keempat, ulum Quran,
ilmu tafsir dan usul tafsir merupakan 3 disiplin ilmu yang saling melengkapi antara satu sama lain untuk mengungkap maksud ayat atau kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. So 3 disiplin ini saling melengkapi antara satu sama lain. Itu poin yang keempat. Dan poin yang kelima, kata pengarang, itu poin yang terakhir, ulum Al-Quran, ilmu tafsir dan juga usul tafsir adalah 3 disiplin ilmu yang berusaha untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Dia pergi kepada sifat ulum itu sendiri, ulum Quran, ilmu tafsir dan usul tafsir. So 3 disiplin ilmu ini dia bergabung. Fungsi dia akhirnya adalah untuk mengkaji, mengembangkan disiplin-disiplin ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang mana bila kita belajar ulum Quran, yang akhirnya kita akan pergi kepada pentafsiran. Orang dah habis belajar ulum ni biasa kita belajar first year lah. Tahun pertama orang belajar ulum Quran, belajar kadang first year dengan second year kalau tajuk tu banyak. Masuk tahun ketiga, tahun 4 dia dah pergi kepada tafsir. Pergi kepada tafsir, barulah dia tengok kepada Abu Tafsir. Tengok, baru dia akan pergi kepada biasa tahun 1, tahun 2 usul tafsir. Tahun 2, tahun 3 dia dah ambil satu subjek nama dia usul tafsir. Bila dia dah ambil usul tafsir, baru dia akan pergi kepada tafsir. Tengok tafsir Tabari, tafsir Ibn Katsir, tafsir Bil Maqsur, tafsir Bil-Ra'i. Dia pergilah tafsir Syiah bagaimana, tafsir ahli bid'ah bagaimana, tafsir yang zaman Nabi, yang sekarang kan, tafsir ahli salaf, ahli khalaf. Bila dah kuasai berkaitan dengan ulum, usul, kemudian baru dia pada ilmu pentafsiran itu. Itu flow dia kena ada. Kalau tuan-tuan belajar tafsir, tiba-tiba datang untuk mengajar tafsir, kita tak tahu sebenarnya kedudukan tafsir itu, dia tafsir jenis macam mana, apa kehendak tafsir itu kan. Macam kita tak boleh tafsir. Contohnya kalau orang tu minat sains, minat benda sains, kita kan ambil tafsir yang bersifat kaunian, tafsir tentang alam semesta kan, bentuk macam itu, tentang kejadian alam, tentang kaunian. Itu. Kalau orang yang pentafsiran dia minat bentuk fiqh, maka dia akan ambil lah tafsir ayat-ayat hukum dan aliran akidah. Tengok Taifan Sufi, dia akan pergi kepada ilmu Sufi. Kalau nak tengok pula, contohnya kita minat dari sudut bahasa, ketinggian bahasa Al-Adabi, tengok sudut lughah kan, tengok pula tafsir-tafsir yang punya bahasa yang tinggi, tafsir bahasa yang tinggi, yang mana kajian dia tu dia akan dari sudut bahasa Arab lah. Tengok ini yang dia punya ibarat dia begini, datangkan begini, datang begini. Itu untuk ahli bahasa. Sebab itu apabila kita belajar tafsir tu, kita kena faham lah, kita ni sebenarnya Tok Guru nak ngajar ni, dia nak bawa kita ke arah mana. Kemudian kita tengok juga Tok Guru tu, kalau Tok Guru tu yang kalau dia ni orang fiqh, suruh dia ngajar tafsir, macam mana pun tafsir dia akan pergi pada fiqh. Kona-kona kan dia cakap masuk fiqh balik, kona-kona kan dia cakap masuk fiqh balik. Kalau orang yang minat kepada benda-benda tasawuf, benda-benda akhlak, suruh dia ngajar tafsir, boleh. Dia ngajar tafsir yang lagi baik, dia akan pergi kepada adab, pergi pada akhlak, pergi pada situ. Kalau orang yang minat akidah lah, cerita lain. Kalau minat tentang jenis khalaf, salaf lah, dia akan cerita, ni bid'ah, yang ni tak bid'ah, ni bid'ah, yang ni jenis orang macam. Jadi kita sebagai nak memilih tenaga pengajar dan bidang Quran ni, bila tafsir tu kita kena tengok lah background guru yang ngajar tu, aliran mana yang kita nak bawa. Kena pastikan lah aliran tu sesuai dengan tempat semasa dan juga yang pihak-pihak yang berkuasa tu kena tengok dari tu lah. Salah panggil jadi hangat, jadi isu yang lain pula. Okey, saya rasa kita sampai di sini dulu untuk malam ni. Kita ambil bab ni, kemudian nanti kita akan masuk habis tajuk tentang perbezaan antara ulum Quran, ilmu tafsir, usul tafsir. Lepas ni kita akan masuk kepada metod pendokumentasian Al-Quran, bagaimana Quran itu didokumentasikan. Okay, kita berhentikan kat situ dulu. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Sila. Sila. Yang
Kami turunkan Quran dan kami akan pelihara Al-Quran itu. Jadi jawapan yang paling konkret ialah Quran ini diturunkan daripada Jibril, daripada Allah kepada Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad diriwayatkan Al-Quran itu kepada para sahabat memang tanpa basmalah. Itu yang paling pokok. Paling pokok maksudnya habis surah setiap kalau kita melihat dari sudut periwayatan, memang Nabi ajar para sahabat habis je surah Al-Anfal, habis surah Anfal nak masuk surah Taubah tu, dia memang tak ada basmalah. Memang Nabi tak baca basmalah. Satu, sahabat tengok ulama Qurra pun, semua ulama Qurra menyebutkan memang tak ada basmalah. Semua riwayat perawi-perawi memang tak ada. Dan hukum membaca basmalah itu memang haram hukum dia. Pada ayat pertama tu lah, bara'atun minallah. Sambung ayat-ayat lain dalam surah. Ayat start ayat yang kedua sampai ayat seterusnya kalau nak baca basmalah, dia tak jadi masalah. Ayat pertama tu hukumnya haram, tak boleh kata tu. Sebab memang mula ayat pertama tu memang tak ada. Setiap kalau kita tengok mazhab-mazhab yang asal yang awal dulu, Nabi sahabat ni bila dia tulis habis satu surah dari sudut penulisan, dia akan tulis bismillah. Kemudian tulis surah tulis bismillah. Tapi antara Anfal dengan Taubah memang tak ada bismillah. Dari sudut sanad bacaan tak ada, kemudian sanad tulisan pun tak ada. Itu yang paling konkret dari sudut itulah. Maksudnya memang Allah Ta'ala turunkan itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh tengok inilah bukti mukjizat Al-Quran. Tadi aspek pertama, riwayat-riwayatan dia. Yang kedua, kita boleh tengok di sudut mukjizat Al-Quran. Pelik, kenapa perlu surah Taubah tu tak ada basmalah, surah lain ada bismillah? Satu mukjizat yang kedua. Surah lain ada, tapi itu tak ada mukjizat. Dia melemahkan musuh. Yang ketiga, membuktikan bahawa Al-Quran ini bukan ciptaan Muhammad. Bukan ciptaan Muhammad. Kalau Muhammad cipta, apa perlu dia buat satu surah tak ada basmalah? Kan? Melainkan dia mengambil riwayat tu, Allah hantar turunkan ayat tu itu. Satu bukti menunjukkan Muhammad, bukan Muhammad yang cipta sendiri. Kalau Muhammad cipta boleh, tak ada dalam surah, dalam sebahagian tak ada surah tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi surah Taubah tak ada bismillah. Kalau orang cipta, kalau kita lah boleh. Contohnya kita nak buat buku kan, setiap buku ni kita buat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 10 bab. Kita tiba-tiba ada pula. Kalau kita sebagai manusia, orang yang normal, kita akan tulis. Contoh kalau muka surat kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagi manusia biasa. Kenapa kita tulis itu? Senang orang tengok, senang orang baca. Tapi kita buat 1, 2, 3, 4, 5, tak ada nombor 6. Tu 7, 8, 9, 10. Macam tulis sebab apa ni? Kan? Kau tulis, kenapa kau tak tulis nombor 6? Tapi itu nak membuktikan bahawa bukan Muhammad yang cipta. Bukan Muhammad yang cipta. Bahawa Muhammad dia hanya menukilkan. Dia ambil, dia sampaikan Allah Ta'ala tu dia bawa itu. Itu aspek yang kita tengok di situ. Kemudian pergi kepada ulama pula. Bila ulama dia bahas, ada beberapa pandangan. Dia melihat daripada konteks makna surah Taubah. Surah Taubah ni dia menceritakan tentang peperangan, tentang azab yang Allah Ta'ala sediakan pada orang kafir. Jadi melihat dari konteks itu menyebabkan tak adanya basmalah. Tapi itu pandangan setelah tak ada basmalah kan. Dia tak masalah, bila tengok sebab ada masalah, maka dia cuba kaitkan. Itu kaitan yang ulama berikan setelah surah tu tak ada basmalah. Itu yang boleh dikaitkan oleh ulama. Tapi sebenarnya asasnya bukan begitu. Memang Quran itu dinukil begitu, maka kita kena terima dia begitu. Itu pandangan yang boleh saya berikan lah. Kalau macam orientalis pun dia tak boleh nak komen apa-apa lah. Memang ayat, memang Quran tu begitu ni diturunkan. Dia suruh periwayatan dia begitu. Macam mana boleh tanya? Ke ada idea lain? Tak sebab mungkin ada pihak yang tak siap mengatakan bahawa beramu-ramu Al-Quran luput. Tak tahu. Memang tak berlaku. Memang kalau kita belajar dalam sudut talaqi dan sudut periwayatan dan sudut sanad Al-Quran, memang disebut. Memang ulama-ulama apabila sampai antara surah
Anfal dan surah Taubah banyak hadis-hadis menunjukkan memang tak ada tanpa basmalah. Itu memang mengatakan dia tak boleh kata lupa perawi, memang tak ada. Jadi penulisan pun memang tanpa basmalah. Kalau kita belajar ilmu bacaan ni, pertama dia akan ada bab isti'azah, kemudian kedua bab basmalah. Itu asaslah. Dalam bab isti'azah, bab basmalah tu, bab basmalah tu dia dah huraikan dah. Kenapa tidak ada di antara Anfal dan juga tahu. Dia cerita dah di surah sanadnya semua perawi memang tak ada basmalah. Dia tak boleh, kalau orang tadi kata terlupa tu, maksudnya ada riwayat yang mengatakan begitu. Memang tak ada wajah begitu. Dia Quran ini dari sudut mutawatir dia agak susah nak dipertikaikan. Satu. Kedua, golongan orientalis mereka ni datang kemudian. Maksudnya datang kemudian. Orientalis ni dia merujuk kepada sebelah barat sana lah. Kalau tengok yang asal orientalis ni sebelah barat, mereka ni mengkaji kemudian. Kalau kita nak katakan bukan orientalis, yang zaman Nabi yang adanya orang kafir, orang musyrikin yang hebat dari sudut bahasa ni pun, mereka tak pernah komen kenapa surah Taubah tu tak ada basmalah. Kalau kita nak katakan yang pertama nak komen, orang musyrikin dulu dah komen kenapa surah Taubah tak ada basmalah. Tapi ketinggian bahasa yang ada pada Quran itu, mereka sudah kalah kat situ. Tak mampu. Cuma oleh talis ni dia cuba bangkitkan isu-isu itu. Itu yang boleh saya jawab. Ada soalan-soalan lain? Ada hadir kata hadirlah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maqsuman wa la taj'al lana fiina syaqiyyan wa la taj'al lana mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.